insyaAllah. Kita buka perjumpaan kita malam ini dengan Al-Furqan Al-Fatihah. Tekan dulu sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan izin Allah sampai juga kita semua hari ni kat sini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Semoga Allah terus memilih kita mendapat kefahaman agama. Sebab nak faham agama ni, kalau kita tengok hadis 2, bila datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ditanyakan tentang agama, macam mudah. Sebab apa? Yang pertama, rukun Islam, beriman kepada Allah, solat, puasa, zakat, apa lagi? Lupa rukun Islam kan. Kata senang ni. Pergi ke haji, syahadah semua. Kemudian ditanya lagi tentang rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat dan qada-qadar. Kemudian ditanya tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, jika tidak Allah melihat kamu. Dan selesai tentang ad-din. Sebab apa? Rasul kata, Rasul tanya pada Omar, tahu tak kamu siapa yang datang tadi? Agak-agak Omar tahu tak siapa yang datang waktu tu? Tak tahu. Mungkin tahu, mungkin tak. Tapi betapa dia menghormati Rasulullah SAW, kata tak tahu kan. Siapa tu Rasulullah? Tanya. Sebenarnya itulah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan din aku, untuk mengajarkan agama kamu. So sebenarnya din ni mudah lah. Mudah ke? Tak. Soalan tu yang susah nak jawab sebenarnya. Kan? So nak dapat kefahaman agama ni perlu banyak yang usaha. So insyaAllah kan, hari ni yang datang, yang hadir hari ni banyak dah. Moga usaha-usaha kita ni dikira kan, datang untuk mendapatkan sedikit kefahaman agama dan menambahkan amal kita insyaAllah. So saya minta maaf tadi terlewat sikit. Saya dari PJ tadi. Lepas tu saya ini nak beritahu pula kan. Tak apalah, rahsia dah. Jadi inilah daripada Tanjaya. So insyaAllah semua orang pun bekerja kat sini kan. So adalah usaha-usaha yang Allah nak kita mujahadah hari ni. So insyaAllah malam ni mungkin tak lama, kita tenang-tenang je untuk cerita tentang hikmah kisah Nabi Daud AS. Sebelum tu ni okay. So bila kita datang hari ni, selalu tak kita datang kuliah-kuliah tadabbur? Tuan-tuan dan puan-puan semua, selalu tak? Adalah sekali. Ada sekali kan. Dah biasa tak dengar perkataan tadabbur ni? Dah biasa kan? Disebabkan dia dah biasa, hari ni saya nak kita refresh balik perasaan mentadabbur Al-Quran. Sebab apa? Sepatutnya baca Al-Quran ni tidak menimbulkan perasaan malal. Malal ni bosan. Kadang kita baca, sebab dulu saya sendiri pernah tanya Ustaz Syahmi. Waktu tu dia datang UM. Waktu tu saya mendengar kan. Tak ada kat sini lagi waktu tu. Saya tanya Ustaz. Tapi bila kita selalu terabur kan, contohnya setiap hari Jumaat hari ni kan, kita baca surah Kahfi. Dan kita baca maksud, saya kata. Saya rasa saya dah tahu dah cerita dia bila saya baca setiap hari Jumaat kan. So, kita pun cerita lagi kan. Oh, cerita dalam surah Kahfi ada cerita ni, cerita tu, cerita ni, ada 4 cerita contohnya. So macam mana saya nak elak perasaan saya dah tahu cerita tu, contoh kan. So sepatutnya Quran ni tidak membosankan lah sepatutnya. Tapi disebabkan
banyaknya kekhilafan diri kita sendiri menyebabkan kita rasa kadang-kadang kita rasa macam dah tahu dah kisah ni, dah tahu dah kisah tu. Quran ni tak banyak pun dia cakap tentang syurga, neraka, ulang-ulang cerita tu kan. Kisah Nabi Musa dah banyak dah. Kisah apa lagi? Ni paling famous dalam Quran, kisah tentang hari kiamat, tentang amal. Kamu buat baik ke, kamu buat jahat macam mana, pembalasan, pengakhiran macam mana. Tapi sepatutnya bagi orang beriman tu tidak ada kebosanan terhadap Quran. Sebab apa? Dia rasa Quran ni adalah untuk memberi peringatan, lebih peringatan. Sebab kalau kita ni subhanallah kan, memang hebat imannya, sentiasa merasakan syurga nampak depan mata kan. So tu memang hebat sangat lah tu kan. Seperti sahabat yang merasakan syurga depan mata pun nak lagi bacakan aku Al-Quran, bacakan aku Al-Quran ni. Jadi kita nak refresh perasaan terhadap mentadabbur Al-Quran ni. Sebab Allah kata dekat surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-46, maksudnya, oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi, supaya dengan melihat kesan-kesan tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka ni mengembara pun tidak berguna juga. Maksudnya kat sini kan, tidak berguna kerana keadaan sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang ada dalam dada. Dia sama je. Surah ni dia lebih kurang macam surah Al-A'raf yang kata, Allah kata, mereka ni aku bagi telinga tapi tidak mendengar, bagi mata tidak melihat, aku bagi hati tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Bahkan mereka ni seperti kal an'am bal hum adall. Allah kata mereka ni seperti haiwan ternakan, bahkan teruk lagi. Haiwan ternakan ni, kita marah kalau kawan kita cakap kita, ataupun kawan-kawan kita cakap lembu kan, kau ni lembu kan, kita marah lah. Tapi sebenarnya kalaulah kita ni tidak menggunakan mata, telinga dan hati kita ni untuk memahami segala keesaan Allah, kekuasaan Allah, bahkan kita ni lagi teruk dari lembu. Kawan kita boleh cakap kita ni lembu square ke kan. 2 kali lembu lagi macam tu kan. Tapi kadang nak katanya, bukanlah, tak perlu pun orang cakap kita lembu ataupun tidak kan. Mungkin kita yang melembukan diri kita kan sendiri. Sebab apa? Kita tak guna kita punya keupayaan manusia. Sebab kalau nak ikutkan manusia ni, mata, telinga, hati dia ni power kan? Hebat. Inilah ciptaan yang Allah bagi melampaui fikiran manusia sendiri. Saya pernah satu hari saya pergi, kalau saya ni bercerita je banyak kan, tiba baru slide pertama. Saya pergi tengok ni, apa nama haiwan yang ada cahaya tu? Kunang-kunang. Kunang-kunang saya pergi, satu hari saya pergi. Pakcik tu kata, tangkaplah gambar macam mana pun, kita takkan dapat exact kan. Sebab kita nak tangkap gambar cahaya, memang tak boleh. Lepas tu dia kata, siapa yang boleh menikmati kunang-kunang kita panggil dia ada 2 nama dia. Satu kunang-kunang, kelip-kelip bang. Tak kisah, dua-dua saya panggil kelip-kelip. Kunang-kunang saya macam susah nak sebut kelip-kelip tu kan. Saya kata, subhanallah, Allah jadikan mata kita ni tak boleh dicipta oleh benda lain. Manusia sendiri tak boleh nak capture gambar kelip-kelip tu. Memang hebat kan. Jadi Allah kata, rugilah kamu ni ahsanut taqwim, sebaik-baik ciptaan, tapi kita tak dapat guna benda tu untuk merasakan keagungannya. Dan hari ni kita nak telusuri lagi. Sebab Allah kata, afalam yasiru fil ard, maka mengembaralah kamu di muka bumi ni. Tapi hari ni kita nak mengembara. Kita bayangkan kita sedang mengembara walaupun dekat dalam bilik pilihan ni. Kita nak pergi kepada kisah Nabi Daud AS. So insyaAllah kita nak fikiran kita, hati kita hari ni dibuka untuk mendapat satu penyucian jiwa. Bila kita keluar hari ni dan hari seterusnya, kita dapat satu roh baru. Sebab apa? Roh kita bukanlah roh biasa-biasa, tapi roh yang bersama Al-Quran. InsyaAllah. Mukadimah. So kita nak buka semua ready, istighfar banyak. Apa yang baik kita jadikan teladan, apa yang buruk
Jadikan sempadan lah. So, insyaAllah kita ambil baik je hari ni. Sebab saya sendiri pun bukanlah terlalu arif dalam bidang ni. InsyaAllah akan satu latihan akan lebih memahaminya. Allah. So kita pergi pada tajuk kita hari ni. Dia macam manual lah. Saya kena kondak dulu ni. So siapakah Nabi Daud AS? Siapa boleh bagi apa-apa yang dia tahu tentang Nabi Daud AS? Apa-apa je. Kenapa Ustazah pilih Nabi Daud? Masya Allah, tanya saya kena dapat soalan. Kenapa saya pilih Nabi Daud AS? Okey, saya akan cuba jawab. Okey, lagi. Menarik, bijak menarikan diri. Siapa Nabi Daud AS? Apa cerita yang kita tahu tentang Nabi Daud AS ni? Ada siapa-siapa nak kongsikan sikit? Sebab dah tahu, saya tak nak cerita lah. Macam bosan lah kan. Bukan ke tidak bosan tadi kan? Apa? Sikit lah. Daripada sini sikit, belakang sikit. Ayah kepada Nabi Sulaiman. Ayah kepada Nabi Sulaiman AS. Betul? Lagi? Yang kata boleh cakap apa besi tu Ustazah? Betul-betul. Apa? Dia ada kena dengan cerita Talut dan Jalut. Tapi siapa karakter dia dalam cerita tu? Tak apa, kita akan rungkaikan. Tapi dia dalam tu, besi tu betul. Dia menempa besi. Banyak dah ni. Semua orang tahu ni. Apa lagi? Suara dia mengajar Al-Quran sedap. Sedap suaranya kan. Kori je ni. Sedap suaranya. Lagi? Ada lagi tak? Kisah-kisah famous kita tahu tentang Nabi Daud AS. Tak ada? Ada? Okay, so itulah antara kisah-kisah yang kita tahu. Tapi sejauh mana kisah-kisah yang kita tahu ni kita nak apply dalam hidup kita. Walaupun kita ni tidak menempa besi, tapi kita dapat mengambil ibrah. Menjadi orang yang macam mana bila menempa besi ni, apa ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Daud AS. Semalam ni insyaAllah santai je. Kita borak-borak bercerita je. So kita akan pergi. Apa kisah Nabi Daud yang direkodkan dalam Al-Quran? So hari ni kita akan, semua orang ada tak Quran? Okay, kita boleh ready. Keluarkan Quran. Okay, so saya akan mulakan beberapa kisah yang ada dalam Quran yang Allah sebut tentang Nabi Daud AS. Mana saya punya ni? Hilang pula, tak apalah. Tak ada rezeki. Yang pertama. Saya tekan sini. Okey. Ni adalah waktu kecil-kecil. Tapi ni bukan Nabi Daud lah. InsyaAllah bukan. Nak katanya masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ni biasanya dihabiskan dengan bermain. So saya Cikgu Tadika, Cikgu Rita Khalif dekat section 14 Petaling Jaya. Sampai kita orang ni ajar apa-apa subjek pun mesti kena ajar dengan main. Sebab main adalah research time dia. Kita akan main walaupun kita nak belajar sains ke, nak belajar maths ke, semua kita akan main. So inilah anak-anak kita membesar dengan bermain. Tapi bagaimana cerita Nabi Daud AS ni daripada dia kecil? Tak adalah kecil sangat sebab tak dimention dalam Quran berapa umur dia. Tapi waktu tu dikatakan pemuda, maksudnya kecil lagi. Tak ada kecil lagi, mungkin dalam remaja macam tu lah. So kita buka surah Baqarah ayat 251. Ni yang kita mula dengan kisah Talut dan Jalut. Dalam cerita ni okey, sebelum saya pergi dekat ayat ni, cerita Talut dan Jalut ni ada Bani Israel dia minta seorang ketua. Kita buka dulu lah kat situ. Kisah Talut Jalut ni juzuk kedua, akhir juzuk kedua. Ada dalam 2 page cerita dia. Saya berapa tadi? Tapi malam ni saya tak adalah saya nak kupas satu persatu kisah perjalanan Talut Jalut ni. Tapi
siapa Nabi Daud AS ketika peristiwa ni berlaku. Jadi kalau kita nak merungkai kisah Nabi Daud ni, kita kena tengok lagi daripada zaman Nabi Musa lagi, Nabi Musa AS. Sebab Bani Israel ni mengikut daripada kaum Nabi Musa lagi. Jadi dipendekkan cerita dalam surah Baqarah ni, Bani Israel ni waktu ni dah tak ada Nabi. Jadi mereka ni minta, ya Allah bagikanlah kami Nabi. Jadi Allah mengangkat Talut ni untuk menjadi pemimpin pada waktu tu, raja pada ketika itu. Tapi diorang nak tak Talut ni jadi raja? Diorang tak nak. Bani Israel tak nak. Sebab apa? Talut ni biasa-biasa je, orang biasa-biasa je. So dia kata, ini ke pemimpin kita ni kan? So diorang tak nak ikut. Tapi dia kata, kat sini dia kata, macam mana kita nak tahu ketua ni betul ke tak? Sepatutnya ketua ni akan berjaya membawa tabut kepada kita. Tabut ni satu kotak, kita bayangkan dia macam peti harta karun macam tu lah. Satu kotak yang ada Taurat, yang ada barang peninggalan Nabi Musa AS dalam tu. Jadi diorang nak benda ni. So Nabi pula, siapa nama tadi? Talut ni pun memerintahlah, membawa sekumpulan Bani Israel ni untuk pergi mengambil balik benda ni dekat Palestin kan. Sebabnya waktu ni bila dia dalam perjalanan tu, Talut ni kata, aku pasti sebenarnya dalam kalangan aku ni ada yang tak layak untuk pergi, yang tak ada keinginan dia betul-betul untuk berjihad, macam tu. So diujilah dengan kena ambil dia orang jalan-jalan, diuji dengan sebatang sungai. So Talut kata, siapa yang minum ni sekadar seteguk macam tu boleh meneruskan perjalanan. Siapa yang lebih, dia kena stop, tinggal kat situ. Sebab orang yang mujahadah je boleh meneruskan perjalanan tu. Jadi bila dah berlaku perjalanan jauh, diuji pula dengan sebatang sungai, macam mana kita boleh ambil sikit je air. Dalam tentera tu adalah Nabi Daud AS. Tapi waktu ketika ni dia belum jadi lagi Nabi lagi. Dia pemuda biasa je. Jadi bila kita tengok kisah Nabi Daud ni bermula dengan seorang pemuda yang biasa, tak dikenali pun. Sebab kalau dia dikenali, mesti dia yang diangkat jadi raja, betul tak? Tapi dengan kekuatan yang ada pada dia, mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Jalut. Jalut ni yang jahat tu. Senang nak ingat, taat, baik. Talut tu. Kalau Jalut tu jahat. Tentu nak ingat kan, nombor satu baik, yang satu jahat kan. So Daud ni yang bunuh Jalut pada ketika peperangan tu. Jadi waktu ni lepas Nabi Daud yang kita tak tahu siapa dia ni berjaya membunuh Jalut, kemudian Allah memberi Daud ni kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dikehendakinya. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah punya karunia yang melimpahkan atas seluruh alam. Jadi kisah Nabi Daud ni mula tersebar, mula dikenali bila mana dia membunuh Jalut. Jadi kat sini satu keistimewaan, kita akan lalui beberapa kisah apa yang ada pada Nabi Daud. Lepas tu baru kita pergi apa yang kita nak ambil pelajaran daripada kisah-kisah dia kan. Jadi kalau kita tengok, memang Allah kurniakan Nabi Daud ni dia kuat. Secara fizikalnya dia memang kuat. Yelah, pemuda dah boleh kalahkan tentera Jalut. Sedangkan Bani Israel ketika mana Nabi Musa ajak, marilah kita masuk ke negeri itu dan pergi berlawan. Apa kata Bani Israel? Musa, kau pergilah dengan Tuhan kau, kami nak tunggu kat sini, kan? Sebab dia tahu orang kat dalam tu memang kuat dan dia tak boleh nak lawan macam tu. Tapi hebatnya tentera Talut bersama Daud dalamnya, Nabi Daud yang membunuh Raja Jalut yang kejam tu. Jadi macam bercerita lah kita hari ni. Mana dia? Okay. So tu satu kisah daripada kecil, macam mana Allah mengangkat dan Allah pilih Nabi Daud untuk menjadi seorang hero walaupun dia asalnya tak dikenali siapa. So seterusnya, apa lagi
kisah yang Allah rakamkan dalam Quran tentang Nabi Daud. Okey, ini apa? Diberi bagaimana Nabi Daud ni antara salah seorang Nabi. Dah lah tadi dia terpilih menjadi hero pada satu peperangan. Kemudian bila dah melalui beberapa siri kehidupan, Allah pilih untuk Nabi Daud ni mendapat petunjuk daripadanya. Jadi dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 84. Saya dah highlight kat situ. Dan Nabi Nuh juga berikan petunjuk dahulu sebelum itu, dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu ialah Nabi-Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan Nabi Daud ni Allah bagi dia kitab Zabur. Sekali lagi, dalam banyak Nabi, 4 Nabi je yang dapat kitab. Dan Nabi Daud ni terpilih mendapat salah satu dari kitab yang Allah tetapkan. Saya lupa soalan akak dia kan. Kenapa saya pilih Nabi Daud untuk malam ni? Nanti kita cerita. Nanti ingatkan saya kenapa saya pilih Nabi Daud. Pengakhirannya kita akan tengok kan kenapa. Masya Allah, saya rasa hebatlah Nabi Daud ni. Walaupun kisah dia tak banyak dalam Quran. Sebab itu mungkin salah satu sebab saya pilih. Jadi Nabi Daud ni dapat kitab Zabur. Satu anugerah yang besar juga Allah bagi kat dia. Masih lagi Surah Nisa ayat 163. Bagaimana Allah kata, dan kami juga telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Masih lagi dalam Nabi Daud ni orang biasa-biasa, Allah masih angkat darjat dia lagi kan. Ada apa sebenarnya pada Nabi Daud ni? Kita jalan lagi, kita tengok ada apa. Okey, kita akan tengok dengan siapa Nabi Daud banyak berurusan. Bukan banyak berurusan, siapa kaum Nabi Daud ni. Tadi saya kata kisah dia bermula daripada zaman Nabi Musa. Lepas tu lepas Nabi Musa dan Nabi Harun tak ada, wafat sebab dekat Gunung Tih tu mereka Allah laknat kat Bani Israel yang tak nak ikut cakap Nabi Musa ni. Jadi bila tak ada, datanglah macam-macam Nabi. Lepas tu Nabi Samuel ada, Nabi ada pengikut anak murid Nabi Musa pun ada juga. Nama dia Yusha bin Nun. Kalau siapa yang pernah dengar kisah dia, banyaklah siri-siri sampailah pada Nabi Daud ni sendiri. Bani Israel ni memang perangainya subhanallah, degil sungguh kan. Susah nak handle kan. Jadi sama juga Nabi Daud ni pengikutnya juga adalah Bani Israel. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat dalam kitab-kitab Zabur. Maksudnya Nabi Daud AS ni masih lagi berinteraksi dengan Bani Israel ni, Bani Israel punya kaum. Yang seterusnya kisahnya ayah dan anak. Macam tadi ada yang cakap kan, Nabi Daud ni adalah ayah kepada Nabi Sulaiman AS. Kat mana kisahnya dikatakan? Dalam surah Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Dan disebutkanlah peristiwa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menghukum mengenai tanaman-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam. Dan sememangnya kamilah yang memerhatikan dan mengesahkan hukuman mereka. Maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu. Ni kisahnya, ada satu hari ni kambing seseorang ni makan tanaman lagi seorang punya kebun. Jadi Nabi Daud bagi hukuman sebab Nabi Daud ni bijak juga menentukan hukum bila ada satu permasalahan. Nabi Daud kata senang je, kena bagi balik macam mana ayat dia, saya lupa pula. Kita buka dekat cerita sekejap. 78, surah Anbiya 78 sampai 9. Ni. Dekat cerita kat sini. Ada cerita dalam tafsir.
Kisahnya Nabi Daud memutuskan hukumannya kena bagi kambingnya balik. Sebab dah kira macam ganti rugilah bagi kambing sebab dah rosakkan tanaman. Tapi Nabi Sulaiman datang, dia kata, apa kata kalau kambing ni bagi je dekat orang yang rosak tanamannya ni, tapi bukan bagi terus. Yang tukang kambing ni betulkan kebun yang rosak tadi. Itu yang lebih adil. Kemudian bila dah elok boleh dipulangkan balik kambingnya, macam itulah. So nak bagi tahunya, Nabi Daud ni dikurniakan seorang anak yang bernama Nabi Sulaiman AS. Tapi sebenarnya kebijaksanaan Nabi Sulaiman AS ni diwarisi daripada Nabi Daud tu sendiri. Kalaulah bukan Nabi, ada tarbiyatul aulad yang bagus daripada Nabi Daud, maka Nabi Sulaiman bukanlah tidak menjadi seperti itu 100%, tapi disebabkan kehebatan Nabi Daud ni memiliki anak yang soleh juga. So samalah macam kita sekarang. Saya sukalah untuk membicarakan tentang tarbiyatul aulad ni, sebab kita rasa kadang anak-anak kecil ni tak adalah macam penting sangat dia punya pembinaan. Kita rasa alah tak apa, dah besar nanti dia tahulah. Dah besar nanti dia tahu. Tapi betapa pentingnya kita nak instil kefahaman Islam dekat anak-anak kita. Contohnya benda simple je, pergi masjid ataupun ajar dia. Kalau saya kat sekolah, saya ajar macam mana nak bagi basic thing dia tahu. Apa benda pun Allah yang tentukan, apa benda pun Allah yang buat. So dia tahu benda tu. So macam baru-baru ni saya suka cerita kisah ni sebab tak boleh lupa. Seorang anak ni, kita orang cerita tentang hari kiamat. Lepas tu kita katalah, kiamat ni Allah datangkan kiamat ni untuk matikan kita semua, dan nanti kita akan dihisap lah. Siapa baik dah masuk syurga, siapa yang jahat masuk neraka. Basic knowledge untuk budak-budak kan. Tiba seorang budak ni, dia macam muka dia tak tenang tau tengok video tu. So saya macam, kenapa ya budak ni? Lepas tu dia datang kat kita orang, kata, teacher, Allah ke yang buat ni? Dia kata macam tu kan. Sebab apa? Biasa kita bagi watak Allah ni watak yang baik kan. Allah bagi rezeki kat kita, Allah bagi ni, bagi tu, bagi kan. Tiba-tiba, Allah musnahkan dunia. Dia kata, saya rasa ni bukan Allah yang buat, ni syaitan yang buat. Cik kata kat kita orang. Tapi sebab dia ada knowledge yang Allah je baik. So kalau yang jahat tu pasti syaitan punya kan. Lepas tu kita macam, aduh macam mana nak cerita kat dia kan. Lepas tu kata, tak, ini Allah yang buat. Sedikit duduk tempat dia balik kan. Tapi dia rungsing lah, muka dia macam tak boleh duduk diam kan. Dah tak puas hati kan. Lepas tu dia datang lagi, teacher, betul ke Allah yang buat ni? Kali kedua dia datang, kita orang tanya soalan yang sama. Lepas tu kita macam, okey lah macam ni lah. Kita kat dia kan, Mama, kita panggil dia Anis lah tu kan. Mama Anis sayang tak kat Anis? Sayang, dia kata kan. Tapi kalau Anis buat salah, Mama marah tak? Dia cakap dia kan, marah kalau buat salah. Lepas tu kata, sebab tu lah, baru kita cerita kat dia kan. Sebab tu lah sebenarnya Allah marah ni dekat orang yang dah tak nak dengar dah cakap dia. Lepas tu kita marah dia. Tapi bukan kita nak marah anak tu. Kita kan, kalau tak solat, tak dengar cakap mak ayah, baru kita bagi tahu dia balik kan. Tak dengar cakap teacher, barulah Allah marah kita nanti kan. Lepas tu baru dia boleh terima kenyataan. Dia macam, so kita kena ikut apa yang Allah suruh, macam tu kan. Baru dia dapat benda tu. So sebenarnya tarbiyatul aulad ni sangat penting. Dan kebanyakan anak-anak ni, macam mana Sulaiman ni menjadi seorang anak yang sangat menjadi, kerana didikan Nabi Daud AS. Sebab tu juga Luqman, ayahnya yang mendidik dia, apa yang kena syariat Allah, tak boleh buat macam ni, macam ni. Jadi penting sebenarnya tarbiyatul aulad ni. Kalaulah kita ni nak anak yang menjadi, siapalah tak anak-anak yang menjadi kan. Anak nak bijak, nak cantik, nak semua kan. Semua benda kita nak anak-anak kita dapat kan. So bermula daripada kita sendiri. Dan Nabi Daud ni, bila mana anak dia bagi pendapat, boleh tak dia kata macam, ni salah satu kisah kat sini, boleh tak kata, kau ni pandai-pandai pula daripada aku kan. Sebab apa? Sebab waktu ni Nabi Sulaiman yang menegur ayah dia. Tapi macam mana terbukanya seorang ayah, kita macam, betul lah, lebih tepat pendapat kau ni kan. Selalu meraihkan pendapat anak-anak kita. Sebab kadang kita lupa untuk meraihkan dia, sebab kita je betul kan. Sebab tu kalau kat sekolah pun, selalulah macam kita layan je lah dia cerita apa-apa kan. Ada seorang anak tahun ni saya mencabar sikit lah, bila
pengajari tahun ni. Saya je 6 years, 6 tahun je padahalnya baru budak-budak ni. Tapi bila kita cakap, dia suka cakap benda lain tau. Dia suka cerita benda lain kan. Jadi kita macam nak membenarkan juga dia, sebab kita tak nak bagi dia down dengan apa yang dia rasa. Betul tu betul, tapi barulah kita encounter dia balik. So tak ada rasa macam kita je betul. Nanti dia tak terbuka. Kalaulah Nabi Sulaiman dah ditegur waktu ni, agak-agak Nabi Sulaiman akan menjadi orang yang memberi hukum tak lepas tu. Mesti dah tak berani habis aku takkan ni. Kalau Nabi Daud tahu habis aku kan. Tapi betapa tarbiyatul aulad ni penting. Kita memang instill dia daripada sekarang. Walaupun kita rasa macam faham ke budak-budak ni, anak-anak ni, tak apa, dah besar nanti dia tahulah kan. Rasa rugilah benda tu sebab bila berada dalam bidang ni, kita nampak efek kesan anak-anak yang kecil lagi. Kita dah suruh dia, kita dah kenalkan dia dengan Islam. Dan subhanallah, baru-baru ni saya bagi ceramah kat Kuantan. Ada seorang adik ni, dia baru 6 tahun juga. Kata dah besar nak jadi apa? Saya tanya dia kan. Dah besar nak jadi penceramah. Lepas tu saya cakap dia, bolehkah ganti ustazah kat depan ni? Betul dia angguk je, boleh kata kan. Sebab itulah benda yang dia selalu tengok. So dia nak tahu lagi pasal Quran, macam tu kan. So bila dia sakit, dia kata Allah mesti nak uji saya ni. Anak 6 tahun boleh cakap macam tu. Agak-agak kita rasa apa? Kita cabar juga kan. Maksudnya keimanan kita pun sakit. Ya Allah, sakit kan. Dia, Allah nak uji saya ke? Macam tu kan. Saya macam, ya Allah, baiknya anak ni. Tapi kita yang kena instilkan dia. Anak ni tak menjadi macam kita suruh dia baca Quran, dah macam tu je kan. Atas sekolah dah cukup. Tak, walaupun saya tak kahwin lagi, tapi kita ada perasaan nak bina anak-anak ni macam mana. Dan cara terbaik adalah dengan ajak dia, dengan kita dengar kuliah ni, kita bagi tahu dengan cara yang dia boleh faham. Janganlah cerita kat dia Nabi Daud ni kan, cerita kat dia macam tu susah kan. Kita kena jadi macam anak Nabi Daud ni baik, namanya Nabi Sulaiman. Nak jadi macam tu tak? Kena ikut apa yang kita nak ajar kat dia. So dia akan jadi baik lah. Okay, so itu antara keistimewaan seterusnya. Keturunan Nabi Daud ni memang subhanallah, dia pun hebat, anaknya lagi hebat. Sebab apa? Kalau Nabi Daud AS bertasbih dengan burung-burung dan gunung-gunung, tapi Nabi Sulaiman memerintah pula gunung-gunung dan burung-burung. Betul? Subhanallah. Tapi itulah didikan yang Nabi Daud AS bagi ke anak-anak dia. Okay, seterusnya. Okay, ni kisah apa pula? Buktinya adalah, dan Nabi Sulaiman mewarisi. Waris ni maksudnya memang dapat kat situ. Bukannya mewarisi ni maksudnya disebabkan Nabi Daud tadi, maka lahirlah anak seperti Nabi Sulaiman AS. Okay, ni yang seterusnya. Apa ni? Besi. Okay, betul tadi ada yang kata Nabi Daud ni buat besi. Dia bukan buat sebenarnya, dia tempa. Tapi memang Nabi Daud ni lah orang pertama yang buat baju besi. Dan Allah yang mengilhamkan Nabi Daud AS untuk buat baju besi. Kita tengok dekat surah apa tadi? Surah Sabah ayat 10 hingga 11. Ni dia. Okey. Kita baca maksudnya boleh? Yang ayat yang ke-10 tu. Okey, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami, sambil kami berfirman, hai gunung-gunung, ulang-ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Dan wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya. Dan juga telah melembutkan besi baginya. Maksud kat sini macam ni sikit. Kalau tengok kat sini lebih faham kot maksud dia. Yang ni saya ambil daripada Abdullah Basmih sepatutnya. Surah apa tadi? Surah Sabah ayat 10. 11 Sabah ni surah ke-14. Kalau 11 ni kata dan kami melembutkan besi untuknya. Kemudian ayat 11 tu Allah kata, kami wahyukan padanya, iaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyaman-anyamannya, dan buatlah kebajikan. Sesungguhnya aku mahu melihat apa yang kamu kerjakan. So besi ni ada lagi satu surah
Allah dalam surah Anbiya ni Allah cakap juga macam mana Nabi Daud AS diberi ilham untuk membuat baju besi. So dalam surah ni ayat yang ke surah Anbiya ayat 80 ni Allah kata, dan kami mengajarkan Nabi Daud. Allah yang mengajar Nabi Daud untuk membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu. Maka adakah kamu sentiasa bersyukur? Menarik sangat sebab masa mula saya fikir baju besi, kenapa baju besi yang pertama yang disuruh buat? Besi ni banyak benda lagi kita boleh buat, betul tak? Tapi bila mana Allah kata, bila mana ayat yang 80 tadi, maka adakah kamu sentiasa bersyukur? Saya terfikir, macam mana kelebihan yang ada pada kita Allah bagi tu adalah untuk digunakan untuknya kembali. Kalau ikutkan, Nabi Daud ni adalah orang pertama yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan pada waktu yang sama. Sebab apa? Dia menjadi raja. Pada masa yang sama dia juga seorang Nabi dan Rasul kan. Sebab dapat lagi kitab Zabur. Masya Allah, berganda-ganda kan kehebatan dia. Jadi bila Allah bagi kelebihan untuk dia ni boleh buat baju besi, baju besi ni disuruh pula buat baju besi pula. Besi tadi disuruh untuk membuat baju besi. Baju besi ni biasanya bila kita pakai waktu perang kan. So bagaimana kelebihan yang kita ada digunakan untuk Islam kembali, untuk pergi perang, untuk menjaga agamanya. Dan bila saya cari pasal besi ni, sangatlah surprise, memiliki satu kejutan. Bila Allah cakap tentang besi ni, dari mana datangnya besi, sehingga Allah beri ilham pada Nabi Daud untuk buat baju besi. So kalau kita tengok dekat surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 25, maksud dia, kita baca bahasa Arabnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaqumun nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Kalau kita perasan dekat ayat tu, Allah kata maksud dia, dan kami telah menurun, saya baca yang kuning tu je, kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi raja keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia yang lain. Kalau kita bahasa Arabnya, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Allah kata sungguhnya kami ni bagi rasul-rasul kami ni kami turunkan Alkitab kepada mereka untuk menjadi bayyinat, bil bayyinat, untuk menjadi penerangan kepada mereka. Dan dalam ayat yang sama Allah kata wa anzalna al-hadid, dan kami menurunkan besi. Bila turun maksudnya besi ni daripada langit ke daripada bumi? Daripada langit. Jadi bila mana turunkan langit, sebenarnya tadi saya study sikit pasal besi ni. Kawan saya ambil astronomi Islam. Saya kata macam mana sebenarnya besi ni dikatakan daripada langit? So dia kata bila saya baca-baca, dia ni melalui satu proses. Ada bintang ni, dia lebih panas daripada matahari, dia lebih besar. Dan dia mengumpulkan saya pun tak ada sangat cerita kan. Katalah dia mengumpulkan macam atom-atom macam tu, dan bila terlalu panas dia mengeluarkan besi ni. Bila dah terlalu berat, so besi memang berat, ferment, bintang ni meletup dan kita namakan dia supernova. Tadi saya tanya kawan saya yang saya dengar tadi, supernova ni kematian bintang dia kata. So bila bintang ni mati, dia pun pecah dan dia turunlah ke semua planet tu. Dan salah satunya bumi. So dari situlah terhasilnya besi tu. So bila mana kat mana ni? Okay. Allah kata anzalnal kitab, untuk Allah turunkan kitab ke bumi
untuk Rasul ni menjadi penerangan kepada Rasul dan juga kepada umatnya. Dan Allah turunkan besi ke atas dunia ni untuk menjadi manfaat kepada manusia. Nak katanya kita ni kena seimbang. Al-Quran dan besi ni kena seimbang. Bukanlah besi ni semua orang kena jadi tukang besi selepas ni, ataupun kita ni kan. Bukan. Simbolik besi ni adalah kekuasaan dan juga kekuatan, ataupun benda-benda yang berfaedah. Atau lebih mudah lagi kita cakap alat untuk kita mencapai matlamat kita. Matlamatnya tadi untuk menjaga risalah. Tapi alatnya adalah bantuan. Kalau lagi perang, baju besi ni menjadi bantuan untuk kita lebih protect kita kan. So Al-Quran ni adalah akidah dan pegangan. Besi ni pula adalah simbol kekuatan dan juga kekuasaan. Dua-dua benda ni kena seimbang. Nak katanya Nabi ni bukanlah semata-mata menerangkan tentang akhirat semata-mata. Tak adalah kita setiap masa kena baca Quran sahaja, maka besi-besi ni abaikan je lah besi-besi ni. Semua orang kena beriman dan bertakwa. Betul. Tapi kita tak boleh meninggalkan apa yang membantu kita untuk ke arah mencapai redha Allah tu. So Nabi bukan ajar kita tentang akhirat sahaja, tapi lebih besar lagi Nabi mengajarkan kita untuk mengurus dunia. Kalaulah tidak sebegitu, kenapa Nabi Daud ni ditaklifkan untuk menjadi raja, untuk menguasai dunia pada waktu tu. Lepas ni kita tengok Allah memang spesifik cakap, aku jadikan Nabi Daud ni Khalifatul Ard, khalifah di muka bumi ni, untuk memerintah bumi ni. So seterusnya, bagaimana keseimbangan ni yang kita kena jaga. Sebab kadang-kadang ada orang terlebih sangat kat sini, kurang pula kat sini. Sini ni maksudnya dunia dia terlalu kejar sampai kita lupa dah dapat akhirat. Ada orang terlalu kejar akhirat. Salah ke? Terlalu kejar akhirat, tapi tanggungjawab di dunia tu ditinggalkan. So menjadi manusia ni kita ada dua komitmen. Pertama, menjadi seorang hamba. Yang kedua, memberi komitmen pada agama. Kalaulah agama Islam ni hanyalah untuk duduk di sejadah sahaja, maka cukuplah Nabi Muhammad bila dapat turunnya wahyu, dia pun baca dah seorang-seorang. Cukuplah begitu. Sebab dah memenuhi lah sebagai seorang hamba. Solat, puasa, zakat. Tapi tak cukup. Bila mana Rasulullah dapat wahyu, bukanlah dia tikar sejadah dia pergi semata-mata, tapi bermulalah perjalanannya menyampaikan wahyu itu pada orang lain. Ni yang kita kena buat. Dua komitmen. Tak boleh satu je. Nak jadi tukang besi je pun tak boleh. Nak mana Al-Zalma tadi? Allah turunkan dua-dua dekat kita, kat muka bumi ni. Jadi nampak macam susah kan. Kerja kena buat juga, ni pun kena buat juga kan. Tapi kita nak menang di mata Allah, so kenalah macam semangat sikit. Nak menyeimbangkan kedua-duanya. Sebab bila mana kita mengejar dunia je, kita samalah dengan orang yang tidak beragama Islam, mengejar kekuasaan dan juga kejayaan. Tapi apa yang kita ada lebih? Kita ada Al-Quran. Sepatutnya kita bangga kita ada satu komitmen yang kita macam ibaratnya macam ni. Lama boleh tengok. Ni dunia, ni akhirat. Okay, kita sekarang kat sini, betul tak? Kalau ikutkan timeline kehidupan kita, dunia ni sekejap je. Selepas ni kita banyak lagi perjalanan kan, alam barzakh sampailah syurga neraka. Tapi bila mana kita ada kuasa ni maksudnya besi, saya tulis besi, boleh tak? Faham tak kalau saya tulis besi? Besi ni maksudnya benda-benda dunia lah yang kita ada. Maksudnya kekayaan, kaya, buat duit sikit, bijak, ada PhD ke apa-apa semua tu, bijak, ada duit, ada pangkat. Okay. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran ni adalah macam mana kita menjaga akidah kita. Kita jaga pegangan kita pada Allah SWT. So dalam perjalanan ni, bila kita ada semua ni,
dia akan hantar lah kat kita. Hidup kat sini, seronok je lah hidup kat sini. Tapi apa-apa yang kita buat kat sini, sahamnya akan hantar kat sana juga. So sebab tu kita nak seimbang dua-dua sekali. Sebab kalau lah kita fokus pada satu benda, memanglah jadi hebat kat dunia ni, tapi kita samalah dengan orang yang tidak ada ni. So akhirnya nak jadi orang yang sama macam orang, tak nak. Tak nak kan. So insya-Allah macam itulah secara mudahnya. Nabi bukan nak selalu orang cakap macam kita kejar akhirat, nanti dunia datang. So maksudnya macam tu, macam dalam konteks tu macam nanti dalam akhirat. Maksudnya kita kejar akhirat sahaja. Jadi benefit dunia datang maksudnya. Dia macam ni. Nak bagi analogi sebenarnya. Analoginya, kalau kita nak cepat basuh kain, guna mesin basuh manual ke auto lagi cepat? Auto lagi cepat kan? So, okay. Susah sangat pula contohnya tu. Dia macam ni. Kita kejar dunia, kita kejar akhirat, dunia akan datang sekali. Betul lah ada ayat Quran cakap macam tu. Tapi macam mana yang dikatakan kejar akhirat semata tu, yang dunia akan ikut sekali? Kalaulah kita kejar akhirat semata-mata, akhirat sebenarnya bukanlah ajar kita untuk berada di dalam masjid sahaja ataupun baca Al-Quran sahaja. Sebenarnya salah faham kita terhadap mengejar akhirat tu yang salah. Kita rasa macam aku baca Quran je lah hari-hari, dunia akan datang pada aku. Boleh tak macam tu? Sunatullahnya you kena adalah Ar-Razzaq. Kena adanya usaha. Yang pentingnya adanya usaha. Kalau macam tu baik kita cakap pasal qada qadar kan. Kalau nak kata macam akan kalau dah tetap macam ni lah juga. Sedangkan burung pun keluar di waktu pagi untuk mendapatkan rezekinya. Walaupun kita kata burung mestilah akan ada rezekinya datang, tapi burung pun berusaha. Takkanlah kita ni duduk kat sini untuk dengan harapan turun dari langit kan, menjadi seperti Maryam, ada datang makanan tiba-tiba kita. So tak boleh macam tu. Sedangkan nak makanan, walaupun makanan dah depan kita, boleh kenyang tak? Tak boleh kenyang. Sebab perlunya ada usaha. Sama dengan lafaz la ilaha illallah. Akhirat ni maksudnya kita sedang berusaha untuk menegakkan la ilaha illallah dalam diri kita dan juga diri orang lain. Tu kalau kita sebut je asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebut. Jadi apa-apa tak kita? Tak jadi apa-apa. Analoginya orang yang haus, dekat kan? Air depan mata dia, haus. Tak hilang tak dahaga. Tak hilang. Tapi kena ada action, walaupun sikit action tu. Sebetulnya salah faham kita tak ada akhirat. Kita rasa akhirat ni, ibadah ni tertutup kepada 5 rukun Islam. Itulah ibadah. Tapi ibadah ni besar. Di mana kita kata kerja akhirat tu adalah dia pergi makan pun dia kerja akhirat, dia pergi kerja pun kerja akhirat. Sebab tu dunia akan datang kat dia. Bila dia belajar kerana Allah. Walaupun mungkin dia tak pandai sangat, Allah akan bantu. Baru dunia akan datang. Sebab pertama niatnya untuk akhirat tu memang kembali kepada Allah. Jadi tak jadi apa-apa. Sebab itulah kalaulah kita kata orang yang kerja akhirat akan selamat dunianya, maka kisah para sahabat tidak terhenti mereka ni menyampaikan Islam sahaja, tapi mereka pergi berdagang sebab perlu duit untuk meneruskan kehidupan. Diorang mengembala kambing. Kalau tak makan lah. Duduk je dalam rumah. Macam tu. So mereka mengejar akhirat dan dunia akan datang. Sebab tu walaupun susah bila mana dia menyampaikan akhirat pada orang lain, menyampaikan seruan la ilaha illallah pada orang lain, sakit, susah, kena seksa semua kan. Tapi dunia akan bantu tu, dia rasa tenang hidup kat dunia. Itulah dunia lagi best kan. Sebab neraca manusia ni, dunia yang best tu, dunia akan datang tu, kalau aku buat macam ni akan kaya juga. Kalau aku buat macam ni berjaya juga. Macam tu. Okey ke? So inilah maksud keseimbangan tu. Sebab apa Nabi Daud AS ni tak tertipu dengan keduniaan yang dia dapat. Nanti kita akan teruskan sikit lagi ni. Saya wrap up balik pasal benda tu. Seterusnya kalau kita tengok okey, ni gunung, ganang, matahari dan burung-burung. Ni adalah sekali tadi yang kita cakap tadi kan.
Salah satu keistimewaan Nabi Daud AS ni juga adalah Allah bagi dia suara yang sedap. Macam tadi sampai bila mana dia bertasbih, gunung ganang pun nak ikut sekali. Okay. Tapi macam mana sebenarnya di sebalik kisah tasbih Nabi Daud AS ni menunjukkan kekuasaan dan keabdian dia sebagai hamba. Dia ada kuasa yang hebat, tapi dia tak lupa diri. Sebab apa? Yang lebih besar dalam jiwa dia adalah aku ni hamba. Sebab tu tadi tu dia kejar dunia ke dia kejar akhirat? Kalau kita tengok, dia seimbang. Walaupun dunia dan seisinya milik dia, adakah menjadikan Nabi Daud AS orang yang lebih tinggi dari langit? Tidak. Bahkan menjadi orang yang lebih rendah daripada tanah. Sebab lebih sujud dia kepada Allah, lebih tunduk dia kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok, memang kita tahu kan, Nabi Daud ni ada suara yang sedap. Tapi macam mana keberadaan Nabi Daud AS ni, saya rasa bukanlah semata-mata suara yang sedap menyebabkan orang lain nak menyanyi sekali nak berzikir sekali kan. Tapi bagaimana keberadaan Nabi Daud AS memberi kesan pada orang sekeliling. Bukan sekadar orang, bahkan burung dan gunung ganang turut bersama, macam lagu kan turut bersama nak bertasbih dengan Nabi Daud AS. Masya Allah, mungkin kepribadiannya, orang tengok je, ada orang-orang macam tu kan, kita tengok je, kita rasa macam tenang lah tengok dia ni kan. Macam mana keberadaan Nabi Daud AS ni memberi kesan pada orang yang ada kat sekeliling dia. Dia bertasbih, orang yang ikut bertasbih. Ibaratnya kita ni, kalau kita pergi tempat kerja, kita cakap sikit, orang macam kita bagi air, orang rasa air masak kita bagi tu rasa sedap kan. Sebab apa? Kesan kepribadian Nabi Daud AS. Jadi ketundukan hati dia yang ikhlas kerana Allah. Benda ni yang paling susah. Bila tanya semula tadi kan, kenapa saya pilih Nabi Daud? Saya rasa macam subhanallah susahnya saya nak cerita. Sebab bila baca seronok lah kan, kita baca buku ni, cerita tafsir ni, seronok cerita Nabi Daud. Tapi nak cerita balik, Masya Allah, macam mana nak ada satu kepribadian yang Masya Allah memang ikhlas kerana Allah sebenarnya buat. Walaupun kekuasaan ada, langsung tak menjadi, macam tak terbekas langsung kat jiwa dia, melainkan Allah lah yang maha besar. Sebab tu Allah mudahkan gunung ganang turut bertasbih pada dia. Burung-burung bertasbih dengan dia. Dia macam kita seronok. Kalau saya kat sekolah, kita seronok kalau kita ngajar, anak-anak boleh ikut kan, nyanyi sama-sama dengan kita kan. Tapi seronok tak kalau kita tengah ajar macam tu, so macam bela je semua orang macam krik-krik, ikut gitu kan. Kita suruh ikut orang tak ikut. Macam tu kan. So seronok lah cerita Nabi Daud ni. Macam mana ketundukan dia tu sebenarnya yang buatkan gunung yang besar tu pun boleh bertasbih sama Allah. Dan kalau kita tengok gunung ganang semua ni adalah Islam ijbari. Gunung ganang ni Islam ijbari ni maksudnya dia tak ada pilihan. Dia memang kalau kita bandingkan ketundukan kita dengan pokok, mungkin pokok boleh menang lah. Sebab mereka sentiasa bertasbih kepada Allah. Tapi makhluk yang sentiasa bertasbih dengan Allah ni bertasbih dengan Nabi Daud AS. Masya Allah. Tak dapat nak bayangkan bagaimana situasi itu berlaku kan. Sebab kita pun tak tahu macam mana Nabi Daud bertasbih dengan gunung dan burung-burung kan. Tapi ini bayangan je lah. Bukanlah subhanallah, memang jauh lah bezanya, kita tak tahu kan. Kalau cerita-cerita kartun budak-budak perempuan suka tengok kan, kalau dia masuk hutan tengah nyanyi, tiba burung-burung datang sekali macam tu kan. Kita rasa macam ya ke, macam tipu je kan. Tapi Nabi Daud AS mungkin telah melaluinya. Bagaimana bila dia bertasbih, gunung dan juga burung turut bertasbih samanya kan. Kita rasa harmoni je situasi tu kan. So seterusnya Nabi Daud AS ni menjadi seorang kelebihan terus bila mana Nabi Daud AS ni dikurniakan kebolehan menjadi seorang pemimpin. So dan kami kuatkan kerajaannya serta kami kurniakan kepadanya hikmah, kebijaksanaan dan kepintaran berkata-kata. Ini samalah macam kisah yang tadi tu, bagaimana
seorang pemimpin yang sangat hebat. Bila mana seterusnya diceritakan bagaimana bila mana Allah uji. Dalam surah Sad ni sangat best. Sebenarnya masa awal-awal saya pilih Nabi Daud ni sebab kisah dia ada dalam surah Sad. Surah Sad ni tema secara keseluruhan dalam surah ni adalah cepatnya seseorang hamba tu kembali kepada Allah kerana kesalahannya. So dalam kisah surah Sad ni ada 3 nabi yang Allah tegur. Yang pertama Nabi Ayub AS. Yang pertama Nabi Daud, kisahnya Nabi Daud dulu, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daud AS. Saya petik satu kisah saja daripada surah Sad ni. Nabi Daud AS, bila mana pada satu hari Nabi Daud, kalau kita tengok boleh baca dalam tu, Nabi Daud AS tengah duduk dekat dalam mihrab, dia solat lah. Dia solat. Kemudian datang 2 orang lelaki ke tempat solat dia tu. Macam pelik kan? Mana datang 2 orang lelaki ni? Tak pernah datang. Dia kata, kenapa ni? Kami ni nak minta pendapat lah, kata kan. Nak tolong jadi peguam pada kami. Kisah seorang lelaki A dengan lelaki B. Lelaki A ni kata, aku ada 1 ekor unta. Bahkan yang seorang lelaki tu ada 99 ekor unta pula. Kambing. Kambing. Dia kata, tapi orang yang ada 99 ekor kambing ni nak ambil seekor kambing dia ni. Dia kata, bagilah pendapat engkau tentang hal ni. Lepas tu Nabi Daud terus cakap, kenapa nak ambil yang seekor ni? Bagi je lah dia, kenapa nak ambil dia punya kambing macam tu kan. Lepas je peristiwa tu, baru je bagi macam tu, tiba turunlah surah ni. Nabi Daud berkata, sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dengan dan berhubungan dalam berbagai-bagai lapangan hidup. Setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedang mereka amatlah sedikit. Dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus mengetahui sebenarnya kami telah menguji dengan peristiwa itu. Macam mana Nabi Daud sedar yang dia sedang diuji dengan 2 orang lelaki tadi? 2 orang lelaki ni hilang. Maka tahulah Nabi Daud itu adalah malaikat. Sebab apa? Nabi Daud dengan sebelah pihak je. Kau ni kejam, kenapa nak pergi ambil ni kan? Tak tanya lagi seorang ni. So, apa dia buat? Dia sedar padahal kat sini ada orang tahu tak cerita ni? Tak ada orang tahu. Dia dengan malaikat ketika tu yang datang untuk menguji Nabi Daud AS. Tapi apa yang Nabi Daud AS buat? Lalu ia mohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia kembali bertaubat kepada Allah. Cepat kan? Kita kadang-kadang kita dah sedar yang tu salah pun kita tak gerti-gerti nak bertaubat. Astagfirullahalazim. Tapi cepatnya Nabi Daud AS ni, kira macam tak boleh nak bayang sebab tak ada orang yang tahu pun waktu tu. Dan tak salah lah sebenarnya. Betul tak? Sebab tak jadi pun hukuman tu kepada 2 orang lelaki tadi. Tapi dia kata, oh, rupanya aku telah macam memenangkan diri dia. Dah ikut hawa nafsu dia. Jadi hebatlah bagaimana Nabi Daud AS ni menjadi pemimpin yang sangat beriman dan sangat sedar akan kesalahannya. Seterusnya, cerita ni berkaitan dengan Nabi Daud yang ada 99 isteri tu kan? 99? Yang mana? Silap lah, ada cerita di sebalik cerita tu. Cerita yang mana? Yang Nabi Daud dia walaupun dah ada isteri ramai, tapi masih nak ambil isteri orang. Something like that lah. Dia berkaitan dengan cerita yang kambing tu 99, masih ingat lagi satu juga. Kalau yang tu ada juga saya baca-baca kisah-kisah tentang nabi-nabi isteri-isteri Nabi Daud ni. Sebab dikatakan isteri Nabi Daud ni memang ramai. Memang ramai sangatlah, beratusan. Tapi saya tak pasti sangat untuk mengkaitkan kisah tu. Sebab apa? Kisah Nabi Daud ni sangat susah lah untuk saya cerita. Sebab apa? Dia ni Nabi yang diterima oleh banyak agama. Nabi banyak agama maksudnya, kalau kita tengok kat sini, cerita dia macam ni, cerita sini macam ni pula cerita dia. Sebab terlalu banyak Israeliat. Jadi saya tak tahu mana satu yang saya nak pastikan tu pun kurang yakin untuk saya cerita. So, cerita yang betul-betul saya yakin je dia. So tak pasti lagi. Yang tu mungkin saya boleh rujuk balik perkaitan antara kisah isteri dia dengan bilangan kambing ni kan. Barakallahu fiik, insya-Allah boleh cari lagi.
Sebab kalau kita cari, Masya Allah, memang terlalu banyak kisah-kisah Nabi Daud dengan isteri-isteri dia. Sampai kita rasa macam, betul ke ni kan? Risau sikit nak ambil. Tapi memang betul, ada banyak isterinya. Tu nak cerita juga tapi tak berani nak cerita kan. Sebab apa? Banyak isteri tapi macam mana Nabi Daud sangat ihsan dalam mengurus segala keperluan isteri-isteri dia pula kan. So memang hebatlah peringatan pada kita. Bila mana Allah datangkan lagi satu dalil, Allah kata, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Janganlah kamu hukum di antara manusia dengan hukum yang syariat, hukumlah dengan syariat yang benar. Janganlah mengikut hawa nafsu kita, hawa nafsu kamu katanya. Kerana yang demikian itu akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. So insya-Allah kan, peringatan bagaimana Nabi Daud ni dapat semua benda yang dia nak. Semua benda bukan semua benda yang dia nak, semua benda yang kita nak. Kat dunia ni kita nak kuasa, kita nak anak yang soleh, kita nak isteri yang ramai kan. Apa lagi? Bukan kita lah. Yang satu kan, nak isteri kan. Nak apa lagi? Nak kekuasaan, nak boleh ada suara yang sedap pun. Kadang-kadang kita rasa macam, aduh tak apa lah suara tak sedap kan. Nak suara yang sedap. Apa lagi kita nak? Nak pandai, betul. Sebab dia sangat bijak. Lepas tu nak kuat, nak jadi pemimpin, nak semua benda kan. So conclusion pada cerita Nabi Daud AS ni, bagaimana Nabi Allah Daud ni menjadi orang yang makin tunduk. Sebab Nabi Allah Daud ni ada banyak peranan sebenarnya. Kalau kita tengok daripada tadi, dia suami, pemerintah sesama kan. Tapi tak diceritakan kepada kita secara detail apa masalah yang dia hadapi, masalah kerajaan dia, masalah dengan ni, masalah dengan tu kan. Sebab mungkin kalau cerita tak habis Quran kan, cerita masalah dia je kan. Tapi macam mana Allah tidak mencerita tentang apa struggle-struggle yang Nabi Daud ni hadapi. Tapi Allah bagi macam mana Nabi Daud AS ni mengatasi dan menjalani kehidupan dia sebagai seorang hamba. Jadi okay, bila tengok surah-surah tadi kan, selama kita daripada tadi pengembaraan kita tadi masih dalam mengembara kita buka surah Baqarah awal-awal tadi. Tapi itu waktu kisah Talut Jalut kan. Tapi kebanyakan tadi kita buka surah Sad, surah Al-Anbiya, surah An-Naml, surah Sabah. Sebenarnya kebanyakan surah yang menceritakan tentang Nabi Daud AS adalah surah-surah Makiyah ke Madaniyah agak-agak? Okay, sebenarnya banyak surah Makiyah. Bila kita tengok macam ni, kita tengok ini fasa Makiyah. Makiyah fasa pertama dakwah secara rahsia. Fasa kedua dakwah terus terang. Fasa ketiga pembantaian fizikal dan pemboikotan. Fasa Makiyah dengan Madaniyah, mana lagi susah? Makiyah susah lagi. Sebab apa? Makiyah ni kalau dalam bisnes kita baru nak up, kan? Kita macam baru nak stablekan kita punya bisnes. So bisnes Rasulullah adalah la ilaha illallah waktu tu. Jadi fasa awal bisnes ni memang turun naiknya sangatlah menyakitkan. Sama lah seperti mana Rasulullah menegakkan keislaman dan syariat Islam ni pada dunia dan seisinya. So situasi getir waktu ni. Fasa Makiyah adalah situasi yang sangat sakit. Fasa Makiyah adalah situasi yang menggegarkan jiwa, menggoncang jiwa, mencabar dan menyakitkan. Jadi kisah Nabi Daud ni banyak turun ketika Makiyah. Sebab apa? Nak mengingatkan kita lagi bagaimana kita kena ambil kesabaran dan ketundukan Nabi Daud AS ni ketika mana adanya masalah. Sebab Nabi Daud AS lebih besar peranan dia pada ketika itu. Memerintah kecil-kecil lagi, pemuda lagi dah membunuh. Dia macam orang budak-budak kan, pemuda dah bunuh orang hebat kan. Mestilah dia kena jadi imam, betul tak kan? So macam hebatlah sebenarnya macam mana kehidupan Nabi Daud ni dia lalui dengan tak apa, ada Allah bersama dia. Sebab itulah apa-apa berlaku bertasbih. Itulah kunci dia yang paling besar.
Kalau kita kata kita nak semua kekuasaan tu kan, kuncinya rasa kejayaan dia adalah memang dia Nabi Daud AS ni banyak taqarrub ila Allah. Bagaimana kehebatan dia berzikir, bertasbih. Kalau kita tengok kan, bagaimana Allah lebih membesarkan kisah Nabi Daud ni tentang tasbihnya berbanding macam mana ketenteraan dia, macam mana tak diceritakan kan perkara tersebut. Tapi Allah besarkan, selalu sangat diulang. Allah mudahkan gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud AS. Nabi Daud sentiasa mengingati, sentiasa kembali kepada Tuhannya bila mana dia menyedari kesalahan yang dilakukan. Sangat hebat. Yang kedua, dia sedar hakikat kehambaan seorang hamba dengan Tuhannya. Tak rasa besar, tak rasa macam aku ada segalanya. Kita kadang dapat sikit, kita dah mudah dengan usaha kita. Dengan usaha saya lah saya berjaya buat benda ni. Masa saya kecil-kecil dulu, saya ni jenis ni kita rasa tak nak kalah. Dalam kehidupan ni kita rasa kita tak nak kalah. Kita nak semua benda kan. So bila kalah, daripada saya tadika lagi, saya kalah main puzzle tu je. Tapi saya macam tak boleh terima kenyataan yang saya kalah. Sebab apa? Kita rasa macam ini usaha aku. Tapi tu contoh budak-budak kan. Macam sekarang ni, apa lagi yang kita rasa ini usaha aku. So kalaulah adanya perkataan aku, ada keakuan dalam kehidupan kita, sepatutnya kita ni menjadi setara seperti iblis. Kerana ada aku dalam diri kita. Aku lebih baik daripadanya. Ini khairu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam waktu tu. Dia lebih baik daripada Nabi Adam. Sebab apa? Aku ni daripada nar. Aku daripada api. Yang kau tu daripada tanah je. So bila ada sifat keakuan dalam diri kita, habis. Akhirat tak ke mana, dunia pun tak ke mana sebenarnya. Orang pun, manusia pun tak suka kawan dengan orang yang ada keakuan dalam diri dia, betul tak? Kita lagi suka orang yang lebih, bukan aku yang lebih betul kan, tapi macam mana kesantunan dia dengan orang-orang lain juga. So sampai kan bagaimana Allah letak Nabi Daud AS ni di satu tempat yang mula adalah nama Nabi Daud AS ni Allah mention dalam Quran. Biasanya kalau kisah-kisah yang macam kita tak tahu kan siapa membuatnya ataupun cara kisah satu, ada seseorang ni Allah akan guna rijal, rijal sadaku, ada seorang rijal sidik ni. Tapi di sebalik kisah tu kita tahu je, rijal sidik ni Anas bin Nadar contoh, ataupun rijal yas'a, keluarlah seorang lelaki ni ke ceruk kampung semua kan. Tapi Allah guna kata rijal, tak spesifik siapa orang dalam tu. Tapi bila kita baca tafsir baru kita tahu, orang kat sini ceritanya seorang tukang kayu macam tu kan. Ada yang kisah dalam surah Yasin tu kan. Lepas tu kalau Nabi Daud, Allah spesifik tadi. Kalau dekat dalam ayat tadi, nak pergi back tak? Yang pasal khalifah tadi. Ya Daudu, wahai Daud. Allah mention nama dia. Sama juga dengan bila ada seorang sahabat ni, dia datang pada Rasulullah. Dia kata Rasulullah, ada seorang sahabat ni, dia cakap dekat sahabat yang lain, dia kata, aku nak puasa setiap hari tanpa berbuka, dan aku nak solat setiap hari, tak nak miss langsung. Sampailah cerita ni ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Betul? Nabi pun pergi jumpa lelaki ni, kata, betul ke kau kata, aku dengar ni bahasa saya dah. Betul ke katanya nak puasa tak nak berbuka, dan nak solat tak nak tinggal langsung? Betul kata betul. Rasul kata sebenarnya itu adalah melampaui batas. Rasul kata habis macam mana? Mula Rasul kalau dalam Riyadhus Shalihin dia akan cerita solat 3 hari, puasa 3 hari je, kemudian berbuka semua. Kata aku kuat lagi, aku boleh buat lagi lebih daripada tu, aku boleh buat lagi lebih kan. Sampailah akhirnya keluarnya hadis ni, sebaik-baik ibadah dan juga sebaik-baik puasa. Sekali lagi dekat hadis ni dia tak katalah si fulan, puasa si fulan ni lah yang terbaik. Betul tak? Tapi di apa?
dituliskan kenapa nama Nabi Daud kat situ. Dia kata ahabbu siyamu ilallah siyamu Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa ahabbu salah ilallah salatu Daud. Kana yanamu nisfu lail wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Kata sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Dia puasa sehari, kemudian selang puasa lagi. Selang berbuka, kemudian puasa balik. Satu hari. Kemudian yang kedua, solat Nabi Daud. Tidur pertengahan malam, kemudian bangun untuk solat malam, kemudian tidur semula. Lepas tu baru solat, kalau kita subuh lah. Tapi ketika ini cara solat kita tak dinyatakan solat bagaimana, sebab solat kita tak sama waktu tu kan. Mungkin tapi nak katanya bagaimana dia bermunajat kepada Allah. Solat ni solatu ilallah, solat menghubungkan, bukan solat tu pergerakan solat tu. Sebab kita dah tahu solat tu macam tu, tapi maksud solat tu adalah hubung. Macam ni kita menghubungkan ilallah, hubungan kita dengan Allah. Sebab solat adalah salah satu ibadah untuk kita dengan kita yang connect dengan Allah kan. So sahabat dia kata, tapi aku lebih kuat daripada ni. Boleh tak aku nak buat yang lain? Dia kata, tak, ni yang paling hebat lah kalau nak buat pun kan. So bagaimana Allah angkat nama Nabi Daud AS dalam Quran dan hadis. Walaupun tidak diceritakan pada kita, macam kita cakap tadi, walaupun tak diceritakan pada kita masalah-masalah Nabi Daud tadi kan, tapi Allah kata orang yang paling dekat dengan Allah kata, bila mana kamu datang kepada aku akan datang kepada engkau. Bila mana kamu ni mengingati aku akan mengingati engkau. Jadi inilah solution kepada 1001 permasalahan Nabi Daud AS. Bila mana ada Allah dalam setiap urusan dia, maka urusan dia mudah. Inilah baru dikatakan kerja akhirat, dunia mengikut. Sebab apa? Dia betul-betul yakin Allah yang akan tentukan segala sesuatu dalam kehidupan dia. So bagaimana Allah bagi solution daripada Nabi Daud yang menjadi orang pertama memiliki kekuasaan dan juga kemuliaan serentak adalah dengan ta'abud dia kepada Allah, ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah darjat keimanan yang kita nak ambil insya-Allah. Tepat naik kat 10 dah. Okay, last. Kenapa kita pilih kisah Nabi ni tadi? Tak habis lagi jawab soalan ni kan. Ada banyak kisah-kisah Nabi yang kita boleh contohi kan. Tapi biasanya Nabi yang kita biasa dengar Nabi Musa, Nabi Ibrahim AS, jarang, tak tahulah jarang tak, mungkin saya sendiri sebenarnya yang jarang betul-betul tahu kisah Nabi Daud AS. Jadi saya ambil inisiatif untuk saya sendiri yang membaca buku-buku, sebab saya memang tengahlah mengkaji sikit tentang Nabi-Nabi dalam Quran. Jadi bila kita baca tu, kita nak tahu apa sebenarnya kisah bila mana Allah reveal cerita Nabi-Nabi dulu ni, sebab kita tak ada di zaman tu dan Rasulullah pun tak ada di zaman tu untuk mengetahui kisah-kisah Nabi. Jadi mesti ada satu bekalan yang besar yang Allah nak bagi pada Rasulullah dan sahabat bila Allah reveal kisah-kisah yang terdahulu. Sebab kita selalu cakap, kalau kita nak tengok nak tengok pada satu benda yang menjadi tu, bukanlah sekadar pada tokoh yang hidup, tapi tokoh yang telah mati dan telah pergi dengan apa yang diperjuangkan. Dan kan kalau kita tengok tadi, risalah tadi, memang Allah kata, oh aku dah bagi kat Nabi ni. Dan Rasulullah adalah khatimul anbiya. Dan kita ni adalah umat yang terakhir, umat Nabi yang terakhir. Terlalu banyak mutiara yang kita boleh ambil daripada para Nabi. Dan daripada surah ni, kalau kita tengok kan, ni surah An-Nisa ayat nombor 9. Maksudnya a'udzu bisyaitanir rajim. Boleh buka surah ni. Satu ayat penutup yang insya-Allah moga menjadi motivasi untuk kita juga. A'udzu bisyaitanir rajim.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka Allah akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu pertama, Nabi-Nabi. Yang kedua, Allah kata orang-orang siddiq. Siddiq ni level macam Abu Bakar Siddiq. Maksudnya kalau kita rasa kita boleh jadi macam tu, macam tu lah level dia. Yang ketiga, orang-orang yang syahid. Yang keempat, serta orang-orang yang soleh. Ada 4 darjat. 4 geng lah, kita kata 4 geng yang Allah nak tempatkan mereka ni di syurga. Dan Allah kata, dan amat eloknya mereka itu menjadi teman-teman baik. Rafiq ni bukan kawan, dia memang teman yang macam susah senang jatuh bangkit bersama gitu kan. So surah Nisa ayat nombor 9 ni, bila mana diceritakan tentang 4 golongan ni, kita mesti nak jadi 4 golongan ni. Sebab apa? Bila mana kita nak cerita tentang kesusahan diri kita, maka lihatlah orang yang lebih susah, maka kita akan jadi orang yang bersyukur. Tapi untuk melihat tentang amal, kita kena tengok orang yang amal lebih hebat daripada kita. So kita kena nak tengok amal siapa yang lagi tinggi sekarang ni kan. So kat sini yang paling dahsyat sekali adalah kita nak mencintai para Nabi. Sebab Allah kata memang inilah the highest level kan, Anbiya, orang-orang minan nabiyin, daripada nabi-nabiku. So Nabi agak-agak, ya Allah, bolehkah kita ni jadi macam Nabi kan? Susah dah, terus tak susah. Tadi baru je nak jadi Nabi kan, nak ikut contoh Nabi. Sebab tu yang paling tinggi. Mungkin lepas ni, tak mampu rasanya nak puasa sehari. Yang tu pula kita ambil kan, nak sabar macam Nabi Daud, ada 100 orang isteri kan. Tu nak sabar, nak sentiasa mengingati Allah. Tengok bintang, lepas ni tengok kunci kereta pun ingat Allah kan. Kita tengok kunci kereta kan. Tapi macam mana level iman sampai macam tengok phone pun ingat Allah. Hebat kan, cuba bayang kan. So yang pertama Nabi. Yang kedua siddiqin, orang-orang yang siddiq. Siddiq ni maksudnya memang benar. Tidak ada yang benar melainkan benar sahaja. So kita hidup dengan betul-betul membenarkan nama-nama Allah dalam kehidupan kita kan. Sebab itulah Abu Bakar Siddiq tu tenang je dia. Walaupun macam semua rasa tak logik ni dah Abu Bakar, kenapa nak Rasulullah buat macam ni? Betul tak, dia adalah utusan Allah kan. Sangat membenarkan apa-apa yang berlaku. Kita boleh tak sampai tu, gaji lambat masuk sikit pun kita dah aduh, gaji lambat masuk kan. Yang 7 bulan ni mulalah tidak membenarkan Ar-Razzaqnya dalam kehidupan kita kan. Okay, tak apalah, kita tengok syuhada. Pergi yang next level. Lepas tu tengok lagi tinggi, tengok lagi rendah lah kan. Dia syuhada ni orang-orang yang syahid. Syahid ni perlu mati kan? Perlu ke? Okay, tak apa. Perlu mati, tak apa kan. Tapi kalau kita syahid ni orang yang nampak, dia menyaksikan, orang menyaksikan. Dia menyaksikan kebenaran dan membenarkan kesaksiannya. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita telah syahid. Betul tak? Sebab kita telah menyaksikan, kita telah membenarkan la ilaha illallah. So kalau kita kupas satu je, la ilaha illallah tadi, tak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau mulalah kita punya pegangan tu lupa sikit kat Allah, dah hilang sikit pegangan kan. Walaupun lepas tu kena lari top up balik kan, So itulah orang syahada, golongan syahada. Sebab tu kita kata kita ni kena doa hari-hari kan untuk mati syahid. Mati syahid ni kita nak mati dalam keadaan kita benar kesaksian kita terhadap la ilaha illallah kita, Muhammad Rasulullah. So yang keempat adalah wasalihin. Ni macam senang sikit insya-Allah kan. Orang-orang yang soleh. Orang soleh ni macam mana? Buat kebaikan. So ni yang selalu kita faham. Orang soleh ni orang yang baik. Yang jahat tu soleh kan. Yang jahat. Tapi soleh ni maksudnya, salahan ni adalah orang yang memperbaiki amalnya. So at least kita jadi orang yang berusaha dalam membaiki amal-amal kebaikan kita, sampai Allah kalau check tu, okay, Asma, ada orang nama Asma kat sini. Fatimah,
Nabiyin bukan. Checklist kan bukan kan. Oh tapi insya-Allah daripada kalangan as-salihin. So dapat selevel dengan sebab apa? Soleh, nabiyin, siddiqin, syuhada dengan salihin rafiqa. Semua ni ulaika rafiqa. Kami jadikan mereka ni teman karib. So kita sekarang ni kita nak mencontohi para nabi ni, kita nak dapat jadi, kalau syurga tu kita jadi selevel dengan syurga nabi-nabi. Nanti boleh borak-borak kan. Jadi tak puas cerita kena Nabi Daud kan. Dekat sana Nabi Daud betul ke? Kita tanya kan. Nabi Daud betul ke cerita ni? Betul kan kita tanya kan. Tak puas hati ke jumpa Nabi Sulaiman pula. Ayah kau ni. Kita nak cakap kan. Sebab kita nak selevel dengan dia. Sebab kita jadi rafiq ke kat sana. Kawan baik kan kat sana. Macam tu kan. Rapat. So kita nak join Rafiqah Club. That's why macam kita semangat nak tahu tentang kisah-kisah Nabi kan. So okay, dah habis dah insya-Allah. So wallahu a'lam bisawab. Tepat jam 10 kan. Selamat menjadi Nabi Allah Daud dalam kedudukan seorang hamba. So amal yang kita boleh buat balik. Panjanglah kita dengar cerita hari ni kan. Nabi Daud jadi itulah, jadi ni kan. Seronok dengar kan. Daripada kecil dah jadi hero kan. Aku ni daripada kecil pun tak jadi apa-apa kan. Dah besar ni pun tak jadi apa-apa lagi kan. Tak apalah, ada peluang lagi. Apa? Kehebatannya bertasbih kepada Allah SWT. Biar kita tidak menjadi hero di mata manusia kat dunia ni, tapi kita menjadi hero dan heroin di mata Allah SWT. Sebab apa? Kita makin tunduk dan sedar diri sebagai seorang hamba. Mungkin banyaknya kekurangan yang kita dapat kat dunia ni kerana kurangnya ketundukan kita pada dia. Dan Allah kata, mungkin Allah kata, hamba aku ni kalau aku uji lebih sikit untuk dunia ni, hilang terus daripada ingat aku ni. So Allah bagi sikit je. Mungkin daripada kita tambah, Allah bagi tambah lagi. Sebab tu kemaksiatan juga yang buatkan kita gelisah. Kemaksiatan juga akan mengurangkan rezeki dan juga keberkahan hidup kita. Samalah dengan diri saya sendiri kan. Semoga kisah Nabi Daud ni, apa yang kita buat, at least kita buat checklist kehambaan dan keabdian kita pada Allah balik kan. Sejauh mana solat kita. Mungkin kita tak mampu untuk setiap hari bangun 1/3 malam. Kalau tengok situ 1/3 malam yang Nabi Daud bangun, dan 1/6 malam selebihnya dia tidur. Maksudnya lebih banyak lah ruang dan masa yang dihabiskan untuk Allah berbanding tidurnya kan. Tak apalah kita jadi orang yang membaiki amal soleh kita walaupun banyak lagi tidur berbanding bangun malam kan. Tak apa, yang penting kita ada usaha. Biar tak banyak, biar sikit. Jangan compare diri kita dengan orang lain. Kita compare diri kita dengan diri kita sekarang dengan diri kita yang dulu. So kalau sebelum dengan kisah Nabi Daud, kita zikir satu hari, kalau teringat. Mungkin lepas ni kita boleh checklist dah. At least bangun je tidur, aku kena tasbih 10 kali at least kan. So boleh buat checklist apa ni. Kita tasbih setiap hari 10 kali. Lepas tu nak buat pagi. Bangun malam, kalau tadi dia bangun malam mungkin sebulan sekali, tak apalah. Kita tik dulu sebulan sekali. Itu yang kita mampu dulu, buat sikit-sikit. Sebabnya Allah suka lagi orang hamba-Nya yang salihin, yang berusaha untuk membaiki amal solehnya. Tak adanya kita ni keluar-keluar terus jadi soleh, susah kan. So insya-Allah selamat menjadi Nabi Allah Daud alaihissalam kat luar sana, sentiasa berbaik sangka pada Tuhannya, dan bagaimana dunia tidak masuk dan tak terkesan sikit pun di hatinya, bahkan menjadikan Nabi Daud alaihissalam lebih tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So insya-Allah eloklah di majlis ilmu ni, sebelum kita tangguh majlis, semua orang boleh berdoa secara spesifiknya untuk diri sendiri, apa yang dia nak, apa yang sebab malaikat ramai kan kat sini sekarang. Beriman tak dengan malaikat? Dia duduk sebelah kan. So insya-Allah sebelum ada soalan ke sebelum tu? Ada soalan? Cepat saya yang tak ada. So insya-Allah kita tangguh dengan doa masing-masing, kemudian tutup dengan tasbih kafarah dan surah Tas.
InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.